Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya dapat satu video yang cukup menarik untuk saya nak berikan reaction pada hari ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Kalau orang nak panggil ustaz mengajar, berapakah kena bayar sagu hati? Dia. Ini parah ini. Yalah, makanya kadang-kadang jadi isu. Macam saya sebut dah kalau orang pernah dengar. Siapa panggil saya mengajar, nak beri sagu hati, bang, ikut suka mu. Mu beri sikit, rezeki aku sikit lah gitu. Memberi banyak, rezeki banyak lah gitu. Mu tak ingat bagi, tak ada rezeki. Faham? Ingat kalau ada siapa PA saya ke yang menguruskan saya, dia kata ustaz nak banyak ni, mu tangkap dia, buat dalam kuni, ambil gambar lu, viral. Lepas tu mu nak tumbuk ke pandang mu, nak buang dalam laut. Faham? Itu memang dia sendiri, bukan aku tu. Aku benarkan terajang tumbuk. Biar KO. Sebab pernah berlaku. Kita tak tahu. Dia yang kira di belakang stage. Kita mari ngajar je. Rupanya dia kata ustaz minta. Padahal dia ambil ke dia. Nampak? Tak ada dah. Ingat. Allah beri kita peluang hidup pun mujur dah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video berkenaan. Pertama, saya memuji kenyataan Ustaz Azhar Idrus ini kerana secara umumnya demikianlah kebanyakan para pendakwah kita. Mereka ini tidak meletakkan apa-apa syarat wang, apa-apa syarat harga pada kuliah yang mereka sampaikan. Tidak wajibkan 1,000, tidak wajibkan 3,000 atau 10,000. Ini kebanyakan. Walaupun kita tak nafikan ada sebahagian kecil yang meletakkan harga-harga berkenaan dan memang mereka nak dapat duit itu. Tetapi kebanyakan daripada kalangan pendakwah tidaklah seperti itu. Mereka ikhlas menyampaikan ilmu, memandaikan umat dengan ilmu. Ada sebahagian mereka keluar pagi dengan perut yang lapar dan pulang juga masih dalam keadaan perut yang lapar, tetapi tetap bersemangat untuk memberikan ilmu kepada masyarakat, membawa risalah dakwah untuk dimiliki oleh semua orang, bukan hanya kepada para asatizah saja. Prinsipnya cukup jelas. Dakwah bukan untuk duit, tetapi untuk memastikan kita semua dapat bersama-sama mengamalkan ajaran Islam serta kembali kepada Allah atas jalan kebenaran. Hala tuju dakwah hanyalah Allah semata-mata. Apa yang kita dapat itu adalah bonus kita yang ia akan memudahkan urusan kita. Saya menyampaikan dakwah melalui media sosial, melalui YouTube, dapat duit AdSense sikit, dapat manfaat berkenaan, ia dapat memudahkan urusan saya, dapat juga saya tambah equipment yang dapat memudahkan urusan dakwah lagi. Tidak ada satu pun yang kita serukan melainkan hanya kepada Allah. Kita melihat segala-galanya hanya untuk Allah dan Allah hidup dalam hati dan perbuatan kita. Kita mencari keredaan Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan, daripada sekecil-kecil tindakan kita sehingga sebesar-besar perjuangan. Setiap kegiatan dakwah yang kita lakukan adalah untuk merealisasikan maksud menyembah Allah semata-mata. Ustaz-ustaz kita, termasuk Ustaz Azhar Idrus Hafizahullah, adalah tokoh-tokoh masyarakat yang telah menghabiskan banyak masanya dalam kerja-kerja dakwah. Mereka mahu mengangkat firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka segerakanlah kamu kembali kepada Allah, berlari kembali kepada Allah dengan bertaubat dan berlaku taat. Sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah kepada kamu sebagai pemberi peringatan amaran yang nyata. Surah Az-Zariyat ayat 50. Demikian juga para pendakwah kita mewarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi tugas dakwah, tugas memberi peringatan,
tugas memberikan amaran kepada seluruh umat manusia, terutamanya umat Islam yang telah memegang panji-panji agama. Kedua, setelah kita memahami dan tak mempertikaikan keikhlasan para pendakwah seperti Ustaz Azhar Idrus hafizahullah, kita juga tak boleh nafikan kewujudan mangkuk-mangkuk yang selalu berusaha mengambil kepentingan atas agama ini. Ada sebahagian ustaz yang meletakkan harga yang mahal sedangkan tiada keperluan pun untuk itu, dengan bilangan audiens yang tinggi yang mereka syaratkan, dan ustaz-ustazah ini berkeliaran di negara Malaysia kita. Tetapi itu tidaklah ramai, hanya segelintir sahaja daripada mereka. Tetapi yang lebih ramai lagi ialah PA ustaz yang mengaut keuntungan daripada figura-figura besar para agamaan kita. Macam kes yang disebutkan oleh Ustaz Azhar Idrus. Ada orang yang meletakkan harga yang lebih mahal padahal ia bukan disuruh oleh Ustaz Azhar. Bahkan lebih teruk lagi, wang masyarakat itu masuk pula ke poket diri dia sendiri. Mereka inilah yang merosakkan karakter ramai pendakwah, ramai agamawan kita, yang perlu kita cegah, yang perlu kita jauhi hal seperti ini. Ketiga, isu harga ni sebenarnya tak patut pun timbul, kerana sepatutnya yang menimbang wang sagu hati ni adalah pihak jawatan kuasa masjid yang menjemput para asatizah. Tetapi malangnya, kebanyakan masjid dan surau gagal menimbang hal ini dengan baik. Kalau hang nak jemput ustaz dari Perlis untuk berkuliah di Negeri Sembilan, sepatutnya hang timbanglah harga kos penginapan, kos perjalanan, kos makan minum dia yang tak termasuk makan dekat masjid dan surau tu. Kalau ustaz yang dekat-dekat hang bagi 150, yang jauh tu hang bagilah 1,500. Kalau rasa duit tak cukup, mahal sangat 1,500, kos tinggi sangat, jangan jemput dia, jemputlah ustaz-ustaz yang dekat. Ramai ustaz-ustaz kita yang bagus-bagus berada di sekeliling kita ni. Ni nak jemput juga ustaz-ustaz yang jauh-jauh, famous personality TV dan sebagainya. Lepas tu bila PA dia cakap bayaran sekian-sekian sebabkan kos perjalanan dan sebagainya, kita pula pergi pening. Ini jawatan kuasa masjid perlu fikir sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat, bukan ustaz-ustazah ni tak ikhlas, tapi jawatan kuasa masjid yang menjemput tu pun kena fikir sikit. Kadang-kadang ustaz tu penat, dia memandu kereta jauh, kemudian terus dia bagi kuliah. Dia perlukan rehat, patut dia datang lebih awal, dapat naik kapal terbang ke, apa ke, dapat rehat sekejap, ambil masa 4-5 jam dia berehat, baru dia bagi kuliah. Tapi pihak jawatan kuasa masjid kadang-kadang tak fikir benda tu, sehingga hal-hal seperti itu tidak ditimbang di dalam kos pertimbangan. Sepatutnya ia perlu dianggap sebagai kos pertimbangan, supaya tidaklah kos-kos berkenaan menyusahkan para asatizah kita. Niat kita ni semua mesti sama. Para asatizah mesti ikhlas menyampaikan ilmu, manakala yang menjemput pula perlu ikhlas di dalam memudahkan urusan para asatizah kita. Jangan seorang saja yang ikhlas, seorang lagi buat ala kadar saja. Ustaz saja yang ikhlas mengajak dan perlu ikhlas untuk mengajak, tapi kita yang menguruskan ni urus ala kadar saja dalam membantu ustaz. Ustaz-ustazah ni punyalah struggle, study sungguh-sungguh sebelum nak mengajar. Ada yang saya tahu mendisiplinkan diri 3 hingga 5 jam study setiap hari sebelum memberikan kuliah pada hari berkenaan. Tetapi pihak penganjur buat senang-senang saja, buat relax-relax saja. Kadang-kadang poster kuliah pun tak sampai kepada jemaah, program pun tak diwar-warkan. Sampai-sampai yang datang kuliah cuma 5 orang saja, termasuk 2 tiang seri masjid. Ini adalah satu perkara yang mengecewakan dan ia adalah realiti yang berlaku di dalam masjid dan surau kita. Tetapi bila datang ustaz-ustaz yang famous, ustaz-ustaz yang nampak gah, popular, oh, dia punya kempen, dia punya cara nak ajak orang tu sungguh-sungguh. Padahal ustaz-ustaz tempatan tu ngajak kadang-kadang lagi bagus daripada ustaz-ustaz selebriti tu. Yang ni yang pihak jawatan kuasa masjid perlu fikirkan, perlu hadam hal seperti ini. Peringatan juga kepada ustaz dan ustazah kita yang ikhlas-ikhlas ni. Dia tak boleh sekadar ikhlas saja, tetapi sebelum hang nak mengajar, hang kena pastikan hang study dulu. Biar ada input baru mengajar. Jangan tak ada input, nanti hang goreng. Kalau goreng, nanti hangit. Kalau hang study kan senang. Tidaklah kuliah-kuliah itu jadi waktu sembang santai sambil cerita siapa menang bola semalam, apa yang Perdana Menteri dah buat, anak-anak ustaz dah sekolah kat mana, pengalaman
peribadi yang kebanyakannya tidak relate langsung dengan tajuk kuliah. Saya masih ingat dulu tahun 2013 waktu mula-mula saya balik daripada Mesir. 2 kali saya ditarik oleh jemaah kuliah. Pertama di Perlis, kedua di Selangor. Mereka nasihatkan saya, katanya sebelum kuliah kena ada persediaan, kena ada nota. Orang jemput penceramah di masjid di surau untuk nak dengar firman Allah dan Rasul, bukan pandangan ustaz memanjang. Itu peringatan yang saya pegang sehingga hari ini, sehingga kita mempunyai disiplin, tidak akan memberikan satu input kuliah ataupun ceramah, melainkan kita telah membuat semakan, telah membuat nota terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Saya nak maklumkan kepada anda bahawa sekarang ini saya sedang buat satu projek #selamatkan anak-anak kita dari pembodohan media sosial. Projek ini memfokuskan untuk kita mengumpulkan dana, menyediakan platform, menggiatkan usaha menghasilkan video pendidikan dan mengedarkan buku-buku kepada orang-orang, individu-individu yang tepat dan sebagainya. Jika anda berminat nak join projek memandaikan umat ini, anda WhatsApp saya segera. Nombor saya di bawah 013-302-3316. Saya nantikan WhatsApp daripada anda. Ini WhatsApp peribadi saya, bukan WhatsApp PA saya ataupun pembantu saya. Ia akan memudahkan urusan kita untuk negotiate. InsyaAllah projek kita, projek memandaikan umat dengan ilmu. Kita buat kerja ini sama-sama. Jangan kita buat seorang-seorang. Kita dapat manfaat sama-sama. Akhirnya kita dapat bersama-sama dalam syurga yang kita idamkan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda dapat manfaat.